Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali. Selamat Hari Raya. Minta maaf minggu lepas kita tak bersiaran. Ada isu-isu tertentu di office. Okay, so ini adalah video siri yang ke-7. Kita recap sikit sebab minggu lepas kita miss. Kita bercakap tentang long term siri pertama, and then siri kedua kita bercakap tentang large cap. Kita bagi contoh Apple kalau tuan-tuan yang follow, kalau yang masih ingat, and then kita sarankan guna indeks, pilih stok yang dalam indeks utama seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. And then kemudian kita cerita tentang harga premium dan harga diskaun. Inilah yang sedang berlaku kepada Bitcoin sekarang. Harga premium maksudnya bila harga market tengah panas, harga 60,000, 50,000, 60,000, bila ramai orang trade untung juta-juta tu, long term player memang duduk tepi lah. Okay, bila dah jatuh ni, inilah harga diskaun untuk long term player. And then kita ajar siri yang kelima, kita ajar untuk build long term equity portfolio with MFM securities. Kalau modal kita 100 USD, okay? And then kita ajar kalau modal 1000, kita ajar kalau modal 10,000 dan 100,000. Kenapa kita ajar benda ni? Sebab dalam indeks ada stok yang mahal, contoh macam Amazon harga 3,300. Kalau yang size 100 USD memang tak boleh beli, 1000 mungkin boleh beli, right? Tapi tak sesuai sebab bila beli harga yang 3,000 dia dah 3 times modal yang dia ada. Dia punya pendedahan kepada satu saham tu dah lebih 3 kali ganda. Biasanya fund manager dia maintain dalam 10% saja. Itu guideline kita lah. Okay. Sebab tu kalau portfolio kita size 10,000 pun tak sesuai untuk beli saham Amazon sebab portfolio kita dah 33% exposure dekat Amazon saja. Right? Sebab tu kita sarankan yang mana 100,000 ke atas, insya-Allah portfolio ni sesuai. Okey, benda ni kita cerita MFM Securities. Sekarang kita dah perkenalkan copy trade. Kalau tuan-tuan nak follow fund-fund manager saham yang mana yang trading, ikutlah nasihat mereka. Tapi kalau yang nak buat long term portfolio, nasihat saya ialah kalau manager modal 1000, modal followers eloknya 1000 juga. Okey, sebab kalau modal yang rendah daripada modal manager, dia akan risiko sebenarnya exposure equity modal yang kecil, lebih kecil daripada modal manager ni, dia punya risiko adalah lebih besar. Okey, kalau modal manager 100, 200, seeloknya ikutlah modal manager minimum. Okey, alright. Okay, so siri yang ke-7 ni kita nak bercerita tentang big news bulan ini. Agak basi cerita ni, tapi cerita tentang NFP, right? Cerita tentang NFP, dan kita nak cerita tentang target return yang sesuai dengan modal kita. Okay, so apa yang terjadi masa awal bulan NFP? Sebelum news ni keluar, ini cara kita trade news. Sebelum news ni keluar, kita estimate adakah news ni akan beri impact besar. Okay, so sebelum NFP keluar, based on research saya lah, baca sana sini, kita rasa memang kalau siapa yang trade gold mungkin boleh naik 20 poin ke atas ataupun jatuh 20 poin ke bawah. Jadi ini satu berita yang sangat besar, and kebarangkalian tu adalah sangat tinggi. Jadi sama ada kita make money ataupun lose money a lot, kan? So untuk trader yang modal kecil memang tak sesuai. Siapa yang ada modal nak ambil risiko, itu terpulang pada diri masing-masing. Tapi nasihat kita ialah untuk traders duduk tepi, and yang trade news seeloknya kita trade bila news dah keluar. Biasanya lepas 1 jam, mana arah pasaran, itulah arah news. Okay, sebab dalam news tu ada benda-benda yang kita tak faham kadang-kadang, tapi market keseluruhan dia faham news. Okay. Alright, so NFP, cerita NFP adalah data dia lemah sangat, right? Data dia lemah sangat. Kalau tuan-tuan recall, non-farm payroll 266,000, unemployment rate dia 6.1. Kalau tak salah, Dow Jones estimate analyst adalah 1 million new jobs. Okay? Tapi NFP ni dia kena faham, dia melaporkan dia bukan kenapa 266,000 ni kenapa kurang berbanding 1 juta yang dijangka oleh pakar-pakar di luar sana. Alright, sebenarnya bukan tak ada kerja, alright. Business menawarkan pekerjaan, tapi yang accept pekerjaan tu yang kurang. Okay, demand untuk pekerja tu ada,
Supply pun ada, tapi gaji tu tak matching, right? Gaji tu tak matching. Kenapa tak matching? Sebab ada unemployment insurance, unemployment benefit, ataupun dipanggil UI, unemployment insurance, disebabkan COVID ini yang diberi oleh kerajaan US. Dia tamat bulan 9 nanti. Jadi pekerja dia boleh pilih tunggu dapat gaji yang lebih baik, right? Dapat gaji yang lebih baik baru dia accept. Jadi data tu sebenarnya bukanlah lemah sebab tak ada kerja, right? Bukan, dia keadaan, right? Okay, ini daripada Econoday. Saya suka Econoday. Dulu dia punya economic analysis dulu percuma, sekarang dia orang charge. Okay, charge pun sebenarnya tak mahal, $2 $3 kot sebulan macam tu. Tapi cukup kalau nak faham apa data-data penting, definition non-farm payrolls ni untuk beginners, bolehlah belajar. Econoday berikan, and then kenapa investors peduli kepada data-data ini. Okay, ada diceritakan di Econoday. And then kita tengok juga ING yang saya selalu follow, mereka bagi kita research percuma. Memang mereka pun terkejut US job shocker tu, tapi ING dia pernah keluarkan satu report, ini apa ni, NFIB survey, firms can't find workers, right? So business mencari pekerja tapi gaji kurang. Yang saya suka apa yang keluar selepas NFP, statement daripada Yellen dan statement daripada Presiden Biden. Okay, dia kata jobs report ni is not at risk of overheating, kelemahan, right? Yellen pun cakap benda yang sama. And then kemudian ada seorang Federal Reserve, Thomas Birkin ni, dia kata kalau business offer $15 sejam, right, dan mungkin mereka tak ada masalah cari pekerja. Jadi $15 sejam ni mengingatkan kita kepada isu di US, mereka nak naikkan gaji minima federal daripada $7 ke $15. Right, ini yang sudah dibentangkan pada lebih kurang Januari atau Februari lepas. Ini perancangan mereka. So maksudnya apa? The policy makers ni kadang-kadang dia buat satu benda tu dia tak direct. Okay, dia buat sesuatu perkara tu memang bila dia approve unemployment benefit sampai September tu memang dengan target supaya business pun terpaksa naikkan gaji supaya match dengan unemployment benefit tu. So untuk match, harga dia kena $15 sejam lah, right? And then kenapa $15 sejam tu penting? Sebab sebenarnya saya rasa ini isu di Malaysia juga. Sebab tu tak payah tunggu menteri suruh, memang kita pun dah buat 2, 3, 4 kerja, right? Sebab gaji dengan cost of living tu dia tak matching. Okay, gaji tak matching. So data-data ni ada di US, right? And then ada macam voxeu.org ni, mereka pun buat kajian, and then kajian mereka mendapati lagi lama unemployment benefit ni gaji akan naik lebih tinggi. Okay, ini kajian mereka lah. So saya berpendapat apa yang terjadi ialah memang US government dia dah tahu tentang data yang bakal keluar ni. Data tu akan lemah sebab unemployment benefit tu memang tinggi, walaupun diorang deny, diorang tak mengaku benda ni, tapi inilah yang terjadi. Okay, so semua ni kita ceritakan di FB saya lah, FB Ahmad Syirhan, flow cerita ini. Okay, so ini bond yield, ini yang cerita 2 minggu lepas lah, so kita skip lah yang ini. Alright, so nota trading yang ini yang untuk minggu lepas, ini pun dah tak berapa penting. Tapi apa yang keluar selepas NFP ialah data CPI. Data CPI tiba-tiba tinggi, right? Tiba-tiba tinggi, so market volatile. Tapi by hari Khamis dengan hari Jumaat, retail sale ni data dia lemah pula. Okay, data dia lemah pula, and market pun stabil. Tapi semalam FOMC minutes dikatakan Federal Reserve mereka sudah bersedia untuk bercakap tentang kenaikan interest rates. Okay, so mereka dah mula bercakap tentang perkara ini. Bond yield naik mendadak selepas FOMC minutes, and then gold yang tengah naik ke atas jatuh kembali. Tapi saya rasa itu masih lagi short term effect saja, belum betul-betul long term. Right, bond yield dia punya trading range masih lagi dalam 1.75 ke 1.53 punya range, right? Dia belum break yang 1.8 lah, kita ambil 1.8 dengan 1.50 ni lebih kurang. Okay,
So ini masih lagi trading range. Selagi range trading macam ini, dia masih bagus untuk pasaran saham. Okey, dia masih bagus untuk pasaran saham. Alright, so ini yang minggu lepas semua. Minggu lepas kita skip lah. Minggu lepas ada Disney buat laporan, tapi lepas tu jatuh. Harga dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Sebab dia punya ni tak meet expectation, right? Tapi saya rasa itu temporary, sebab kita tahu dekat Malaysia Disney Plus akan mula beroperasi bulan Jun atau Julai kalau tak salah, right? Di Malaysia, Thailand. So subscribers ni akan grow lagi. So, ini antara salah satu saham pilihan kita lah, right? Berdasarkan ini, and kita memang rasa Disney akan menggantikan Netflix satu hari nanti. Okey, sebab cerita-cerita yang datang, Black Widow, The Marvel punya stories tu is coming, okay, coming big time di Disney. Okey, so kita nak cerita tentang target return. Target return ni mestilah sesuai dengan modal kita, okay. Right, so mula-mula kita nak fikir tentang trading atau investment. Banyak orang suka trading. Tak ada masalah, right? Tak ada masalah, sebab memang kita perlukan cash flow tu. Modal kecil perlu dapatkan untung yang besar, so tak ada masalah. Tapi boleh juga buat investment, okay? Kebanyakan orang melukis saja, okay? So bila melukis saja pun tak ada masalah. Tapi kalau faham fundamental, ada advantage dia, okay? Ada advantage, kita tahu ada bahaya di hadapan. Kita boleh keluar daripada market sekejap dan tunggu bila bayar dah habis baru masuk balik, ataupun sekurang-kurangnya kita faham kenapa Bitcoin jatuh daripada 60,000 ke 30,000, right? So ada sebab-sebab fundamental lah di belakang tu, right? So untuk Bitcoin, sebagai information, memang fundamental research kata target 100,000, tapi dengan kejatuhan daripada price 60,000 pergi ke 30,000 tu mungkin akan ambil masa 2 setahun atau mungkin 3 tahun lah, okay? Biasanya nak sampai balik ke new high tu dia ambil masa. So dia mungkin trading antara 30 ke 45,000 untuk tempoh yang lama juga. Alright, so yang kita nak tekankan ialah bila kita trade atau invest, adakah dia berdasarkan research kita ataupun berdasarkan opinion kita? Right, kadang-kadang orang berdasarkan opinion, dia punya research tu dia sesuaikan dengan opinion dia. Ini yang kita nak elakkan, right? Seeloknya lepas buat research, itu yang orang kata apa, trade up what you see, right? What you see. Tapi ada orang they see from the deep of their heart. Okay, so ini yang kita nak elakkan, confirmation bias kita panggil, okay? Alright, itu sedikit, and then okay, so berapa target return yang kita nak? Alright, untuk short term traders memang ramai orang ada target return. Ada yang perlukan 5,000 sebulan, 6,000 sebulan, okay? Katalah perlukan 10,000, okay? Perlukan 10,000, berapa modal yang sesuai untuk dapat 10,000? Trader yang hebat boleh buat 100% a month, modal dia 10,000 lah, betul, right? Tapi ada ke orang yang boleh buat 100% a month? InsyaAllah ada, tapi sebenarnya bila satu tentang pasaran kewangan ni, modal yang return yang besar tu datang disebabkan risiko yang besar yang kita ambil, okay? Walaupun kita study research kita, tapi memang kena ambil risiko yang besar untuk dapat return yang besar. Alright, so kalau kita nak 10,000 sebulan, modal kita pun 10,000, nak dapat 100% a month tu memang kita akan ambil risiko yang besar lah. Kalau modal kita 100,000 nak dapat 10,000, dan return kita perlukan return 10% a month, okay? 10% a month ni sebenarnya masih lagi besar, masih lagi ambil risiko yang besar, right? Apa yang terjadi di kalangan trader kita ialah ada yang boleh buat 1,000 jadi 30,000 dalam masa 2 bulan 3 bulan, tapi mereka tak boleh buat tiap-tiap bulan. Itu cerita lain, okay? Itu cerita lain. Tapi yang nak konsisten, okay, kalau kita nak 10,000, kalau modal 100,000 dah 10%, maksudnya kalau modal 1 juta baru berapa? Baru 1%, right? So 1% itu dah rendah, itu dah rendah, okay? Tapi kalau dah ada 1 juta perlu ke trading? Tak perlu dah, okay? Okay, so itu cerita dia. Alright, so kita kena adjust modal dengan target return kita kena realistik, alright? And then sebab itu dia bukan untuk semua orang.
And then performance kita biasanya bergantung kepada pasaran, and biasanya sebenarnya bergantung kepada pasaran saham. Financial market, saham, currency, kripto, semua sebenarnya berkaitan, semua berkaitan. Okay, ada kena-mengena dengan interest rate, turun naik bond yield sekarang ni, inflation, cerita inflation je kalau siapa yang baca news. Sekejap tinggi, sekejap turun, ada yang kata transitory, temporary. Saya rasa pun sebenarnya temporary, tapi Federal Reserve masih perlu buat sesuatu lah, saya fikir perlu buat sesuatu supaya harga yang mahal sekarang ni dia tak mahal sangat. Okay. Alright, so plan apa ni, message kita ialah kena realistic target return ni, modal yang kita letak. Right, so untuk copy trade, mana-mana manager yang kalau untuk saham lah, untuk forex cerita lain. Untuk saham kalau manager dia 1000, kalau boleh modal kita pun 1000 juga. Alright, kalau manager tu 100, modal investor pun boleh 100 atau lebih lah. Okay, itu tak ada masalah. Okay, so alright, okay, itu yang untuk minggu lepas. Untuk minggu ni kita nak cerita tentang risiko pasaran semasa. Okay, risiko semasa. Alright, okay, kita cerita sikit tentang Bitcoin. Saya suka cerita tentang Bitcoin ni sebab apa? Sebab kita tengok pattern ni memang repeated. Okay, ini Bitcoin 2018. Okay, bila dia crash daripada high 20,000, dia crash, dia boleh jatuh sampai 4,000 dulu. Tapi dia sideways berapa tahun? Dia sideways lebih kurang 3-4 tahun jugalah, 2018 sampai 2020. Lebih kurang 3 tahun, 2-3 tahun juga sebelum dia mula naik tahun lepas, right? And then benda yang sama berlaku pada trend gold. Trend 2010-2011 ni dia peak 2013, dia mula jatuh, and then dia sideways lebih kurang 4-5 tahun lah, daripada 2013 ke 2020 ni baru mula nak naik. Okay, so biasanya ini memang benda yang biasa berlaku lah. Alright, so untuk recap financial market 2009 ni, kita kena ingat ini adalah business cycle. Ini pun biasa boleh dapat di internet. Kita sebenarnya berada di fasa recovery. Okay, tahun lepas recession sebabkan COVID. Sekarang reopening, banyak tempat yang dah mula buka balik. Harga commodity price tengah tinggi, bond yield sudah mula naik. Sebenarnya kita di sini. Bila kita di sini, insya-Allah pasaran saham akan cun lah tahun ni. Okay, insya-Allah dia akan tutup tinggi. Tapi untuk bulan 5 ni kita ada isu interest rate yang tinggi ni, dia buatkan growth stock. Orang mula switch jual growth stock sebab ada kesan dia kepada growth stock. Alright, and then ini yang kita dapatkan daripada trading view. Kalau tengok, okay, ini isu semasa. Dollar index sedang berada di paras support. Right, ini big trend. Dollar index di paras support. Dia bergerak sebab apa? Bila interest rate naik, dia akan naik, kan? Okay, so tanda dia adalah bond yield. Bila bond yield naik, ini pun akan naik, right? So bila dolar naik, biasanya komoditi akan ke bawah, gold akan ke bawah. Okay, and then kalau kita tengok gold, dia sedang berada di paras resistance. Dia dah terlebih pun semalam 1880 lebih. Alright, dia dah terlebih pun. Okay, tapi masihlah boleh dikatakan berada di sekitar paras resistance. Alright, yang menggerakkan kedua ni sebenarnya adalah ini. Okay, so ini yang kita tengah tunggu, right? And bond yield masih lagi dalam range trading, masih lagi sideways. So bila sideways maksudnya tunggu masa saja, right? So pecah ni, kebanyakan ekonomis ataupun pengkaji pasaran memang fikir tahun ni kita akan pergi ke 2%. And then kalau kita tengok history, bila dia bergerak ni, pasaran memang macam ni, bila dia bergerak, dia boleh bergerak laju. Saya jangkakan dia akan pergi 2.5. Bila dia pecah tu, dia boleh pergi 2.5 ke 2.8 punya range, right? So masa dia pecah and naik tinggi ni, masa ni lah gold dengan dolar mungkin akan strong, and gold mungkin patah balik, right? Walaupun long term kita bullish gold, right? Memang banyak letak target 2,800 ni. Okey, 2008 ataupun 23,000, ada yang letak 3,000 berdasarkan ini cup and handle. Okey, nak tunggu handle ni break ke atas, right? Tapi sementara nak break ke atas, inilah yang ramai orang terperangkap. Okey,
dia hovering 1870 pergi 1880, ramai yang termasuk awal. Bila termasuk awal, kalau dia patah balik, dah ke MC. Sebelum dia break, dah MC dulu. So kena bersabar. Macam mana nak bersabar? Saya fikir kena tunggu ini, right? So ini strategi untuk semua orang financial market. And bila ni berlaku, saya fikir currency market pun akan volatile. Okay? Currency market pun akan volatile. Sekarang ni kita tengok pasaran saham volatile, Bitcoin volatile, tapi currency market agak stabil. Dia tak pening lah, dia tak turun naik, dia tak pening. Alright, so maksudnya kena tunggu ini. Dan untuk strategi saham pun kita sarankan asset allocation 50% ke bawah daripada 100%, ataupun bersedia untuk raise cash dulu, biarkan ini naik ke atas baru betul-betul agresif masuk membeli. Okay, itu strategi yang kita sarankan. Alright, so adakah ini akan break atau tidak? Ini almost highly likely dan tunggu masa saja. Right? Ini yang tak dapat nak dibuktikan, tapi apa yang kita rasa, apa yang sedang terjadi. Okay, big fund yang kontrol market ni, yang dalam pasaran bond dan equity ni, fund-fund dimonopoli oleh firm macam Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, right? So bulan lepas Coinbase nak listing, okay? So bila Coinbase nak listing, Coinbase ni sebahagian daripada ekosistem cryptocurrency, right? Cryptocurrency ni insya-Allah satu hari memang kita akan guna juga, walaupun masih ramai yang tidak bersetuju dengan pendapat ini, tapi ekosistem ni sedang disiapkan untuk kita guna, right? Cuma sama ada kita guna Bitcoin atau Ethereum, itu kita belum tahu lagi. Okay, masih ada risiko untuk Bitcoin, mungkin tiba-tiba kita guna Ethereum, right? Sebab tu Ethereum tiba-tiba naik laju tahun ini. Okay, so saya fikir mereka maintain index stock market bulan April nampak cun supaya Coinbase punya listing tahun tu cantik lah. Ada tak chart dia? Ok, tak ada, saya tak ada tunjuk. So Coinbase kalau tak salah buka lebih kurang 340, sekarang harga 200 lebih, dia dah mula trending down. And then pada masa yang sama mereka tengah menjual growth stock, switching kepada value stock. Okay, ini deep sikit lah, kita belum sentuh tentang growth dengan value. Tapi growth stock ni stock macam teknologi macam Apple, Microsoft dan PE mereka tinggi. And antara isu Apple, Microsoft ni, walaupun mereka growth stock, mereka sebenarnya adalah value stock juga. Okay, itu satu argument juga, right? Tapi sekarang jualan sedang berlaku. And kita fikir mereka yang menjual ni, mereka jual and then biar market jatuh, biar market naik balik, then jual balik lagi and then biar market jatuh. And saya rasa benda ni belum berakhir sampailah bila bond yield ni dah mula naik ke atas, itu maksudnya penjualan tu dah habis, right? Itu teori kita lah. Okay, teori kita, dan kita sesuaikan strategi kita dengan jangkaan ini. Okay, so Alhamdulillah kita sudah hampir ke penghujung. Harap moga jelas, walaupun minggu lepas kita termiss. Okay, so harap jelas. And copy trade saham sudah pun bermula di MFM Securities. Boleh tengok di bawah ratings. Okay, boleh tengok bawah ratings. Siapa yang dah ada account boleh login, tengok dekat ratings, ataupun siapa yang belum ada, tengok MFM Securities punya website macam mana nak tengok manager-manager saham. Okay. Dalam copy trade tu ramai yang trade forex, ramai yang trade gold, tak ada masalah. Tapi kalau siapa yang berminat saham, carilah mereka trade saham. Okay, alright, selamat hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan.